Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dan saya Harenti Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan kunjungan muhibah kepada His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, perjumpaan bersama the Right Honourable Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dan menghadiri majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ayr di London. Pesta Ria Inklusif memupuk kesedaran serta mendidik masyarakat terhadap keperluan golongan OKU. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan kunjungan muhibah kepada His Majesty King Charles III, the King of the United Kingdom and Northern Ireland. Perjumpaan bersama the Right Honourable Sir Keir Starmer, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dan seterusnya akan berangkat ke majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ayr di London. Kunjungan muhibah ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada His Majesty King Charles III mencerminkan hubungan kerjasama yang lama dan rapat serta ikatan persahabatan yang erat antara kerabat diraja dan rakyat. Terutama sekali apabila tahun ini menandakan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Semasa di London nanti, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga akan mengadakan perjumpaan dengan The Right Honourable Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Manakala majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam akan memberikan peluang bagi yang berada di United Kingdom yang terdiri daripada para penuntut, pegawai dan mereka yang berada di London untuk berjunjung ziarah dan beramah mesra ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Pesta Ria Inklusif sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelana Upaya OKU diadakan bagi meraihkan penyertaan dan perkembangan golongan OKU dalam masyarakat di samping memupuk kesedaran serta mendidik masyarakat terhadap keperluan golongan tersebut. Bertemakan memperkasa kepimpinan orang kelainan upaya untuk masa depan yang inklusif dan mampan. Perasmian pesta berlangsung pagi tadi di Taman Mahkota Jubli Emas, Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dengan aktiviti fun walk sejauh 1.4 km yang disertai lebih 200 orang termasuk golongan OKU. Juga diadakan pameran dan aktiviti oleh persatuan-persatuan OKU, persatuan badan-badan bukan kerajaan dan pihak swasta. Program Malam Munajat kali ke-164 Anjuran Kementerian Hal Agama diteruskan secara maya dengan tumpuan di Masjid Duli Raja Isteri Piranak Damit, Mukim Kilanas. Program juga diadakan sempena memperingati sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelana Upaya 2024.
Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah pendidikan khas. Program juga diisi dengan tazkirah antara lain menyentuh mengenai ujian hidup bagi orang kelana upaya dan ahli keluarga mereka. Juga mengimarahkan malam munajat, golongan orang kelana upaya serta para pegawai dan kaki tangan Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan. Juga menyertai Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah Masjid Duli Raja Isteri Pilihan Damit Mukim Kilanas serta Masjid Surah dan Balai Ibadat seluruh negara. Lapan orang menerima sumbangan keperluan asasi Sumbangan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, Insurans Islam Taib dan Darussalam Holdings sendirian berhad pada majlis pelancaran program Menyantuni Masyarakat edisi pertama. Majlis diadakan petang tadi di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah. Pelancaran program disempurnakan oleh Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Agama yang juga menyampaikan sumbangan kepada para penerima. Juga menyampaikan sumbangan Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Paduka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Dalam Negeri. Antara penerima sumbangan adalah Asnaf Mu'alaf, Kendalian Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Pusat Dakwah Islamiah. Program bertujuan membantu golongan yang kurang berkemampuan bagi meringankan beban seharian. Festival Media Kreatif 2024 Anjuran Radio Televisyen Brunei berlangsung semalam di Jerudong Park Amphitheatre. 21 kategori anugerah dipertandingkan bagi 3 program anugerah iaitu gabungan rancangan Brunei Music Video, Anugerah Express E-Hits dan Anugerah Pelangi. Hadir Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, pemangku Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Festival bertujuan memberi penghargaan kepada para artis dan penggiat seni tempatan dalam penciptaan lagu, nyanyian dan pembuatan muzik video. Bengkel Fardu Kifayah memberi pendedahan mengenai pelaksanaan pengurusan jenazah. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Indeks volume ekspor pada suku ketiga 2024 meningkat 14.4% berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran media mengongsikan peningkatan tersebut didorong terutama oleh pertumbuhan indeks volume ekspor bahan-bahan mentah yang tidak boleh dimakan, jentera dan kelengkapan pengangkutan dan bahan api galian. Walau bagaimanapun indeks nilai unit ekspor menurun 4.9% menyebabkan penurunan nilai ekspor daripada 4,092.4 juta ringgit kepada 3,600.9 juta ringgit. Penurunan disebabkan oleh penurunan dalam indeks pelbagai barang keluaran kilang yang didorong oleh penurunan nilai unit instrumen dan peralatan profesional, saintifik dan kawalan. Diikuti oleh penurunan dalam indeks barang-barang keluaran kilang dan indeks bahan-bahan kimia. Indeks nilai unit import pula mencatatkan penurunan 6.8% berbanding tahun sebelumnya menyebabkan penurunan jumlah nilai import daripada 2,624.5 juta ringgit kepada 2,383.3 juta ringgit. Ia disumbangkan oleh penurunan indeks barang-barang keluaran kilang, bahan api galian dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Hajah Aminah Kampung Long Mayan, daerah Tutong dengan kerjasama Pejabat Hal Masjid daerah Tutong pagi tadi mengadakan bengkel Fardu Kifayah bagi jemaah masjid-masjid di daerah Tutong.
Penganjurannya antara lain bertujuan memberi pendedahan mengenai pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam pengurusan jenazah. Lebih 50 orang menyertai bengkel dengan para peserta didedahkan langkah-langkah dan tata cara pengurusan jenazah yang betul. Bengkel diakhiri dengan majlis penyampaian sijil. Setakat ini baru yang pertama sekali saya menghadiri kursus menguruskan fardu kifayah. Jadinya sekurang-kurangnya saya tahu sedikit-sedikit daripada pengurusan jenazah. Manfaat yang saya perolehi ialah saya dapat belajar cara-cara menguruskan jenazah dengan betul dan cara-cara memandikan serta secara terperinci cara-cara menguruskan jenazah itu. Anugerah Penulis Asia Tenggara merupakan anugerah berprestij yang menjadi pemangkin dan penggalak kepada para penulis negara-negara Asia Tenggara termasuk penulis tanah air untuk menghasilkan karya sastra yang berkualiti dan terbaik. Seorang lagi penulis tempatan baru-baru ini menerima anugerah tersebut bagi tahun 2023 di Bangkok, Thailand. Dengan karya kumpulan sajak warisan abadi, Dr. Chong Ah Fook menceburkan diri dalam bidang penulisan pada tahun 1970-an dengan menguasai beberapa genre seperti cerpen, novel, puisi, esei, kritikan sastra dan skrip drama. Dengan adanya pengiktirafan seperti ini, ia akan membuka mata kepada penulis-penulis lain yang terus berkecimpung pada masa ini untuk terus menulis ataupun menghasilkan karya. Kumpulan sajak ini mengandungi 101 sajak. Ia mengandungi pelbagai tema yang bernuansa lokal tetapi bermakna melempasi sempadan. Sajak-sajak dalam kumpulan ini mengandungi pengalaman dan juga ilmu yang boleh dicerna oleh para pembaca dan boleh memberi inspirasi juga kepada sesiapa yang membacanya. Keindahan semula jadi yang terdapat di Ecoponis Garden menarik perhatian kumpulan dikir War Dato' Jamilah Masjid Zainab Lumut untuk mengadakan lawatan ke taman berkenaan yang terletak di Kampung Bang Nukat, Lamunin, daerah Tutong. Lawatan merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan yang antara lain bertujuan melihat secara lebih dekat tempat-tempat menarik di daerah Tutong. Juga diadakan aktiviti kulinari dengan menggunakan pelbagai jenis herba dan tumbuh-tumbuhan asli yang terdapat di kawasan Ecoponis Garden. Kami diberikan penerangan dan ada 50 jenis herba yang terdapat di Ecoponis ini. Supaya itu lawatan ini juga adalah untuk memberi peluang kepada ahli-ahli kami untuk beriadah sambil bercuti di dalam negeri sendiri. Cuti sekolah pastinya menjadi saat yang dinanti-nantikan bukan sahaja dalam kalangan pelajar tetapi juga ibu bapa untuk berehat bersama ahli keluarga. Para ibu bapa atau penjaga juga perlu memainkan peranan untuk mengisi masa cuti sekolah dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah bersama anak-anak. Di musim cuti persekolahan ini juga, para ibu bapa berpeluang untuk membawa anak-anak mengunjungi negara jiran sambil meneroka budaya dan kehidupan di negara tersebut. Walau bagaimanapun, masih ramai yang mengambil peluang untuk melakukan pelbagai aktiviti di dalam negara. Antaranya seperti mengadakan hari keluarga atau bersantai bersama keluarga di tempat-tempat menarik di negara ini. Satu peluang yang baik dengan masa cuti sekolah. Lagipun masa cuti ini 1 bulan. Jadi adalah masa itu amat panjang untuk mengatakan apa juga aktiviti yang berfaedah untuk keluarga. Ujung tahun nanti paling orang mungkin bulan yang masa untuk tadi luangkan sama-sama. Mungkin tadi boleh ke Temburo, mungkin tadi boleh ke KB, tadi explore something new. Kami sekeluarga
meluangkan beribadah bersama keluarga untuk meningkatkan lagi silaturahim kami sekeluarga. Alhamdulillah ada event-event macam ini yang dianjurkan oleh company kami. Sangat menolong kami in terms of spend time dengan anak-anak kami. Kalau cuti sekolah kami selalu jalan-jalan, main game, piknik, melawat. Musim cuti persekolahan adalah waktu yang ditunggu-tunggu agar dapat meluangkan masa bersama-sama ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Waktu ini juga dinantikan oleh para ibu bapa kerana berpeluang mengambil cuti untuk bersama anak-anak tercinta di samping merehatkan diri dengan aktiviti yang berfaedah. Kru RTV berkesempatan meninjau suasana di sekitar Bandar Seri Begawan pada setiap hujung minggu menerusi program Bandarku Ceria. Seawal pagi lagi, orang ramai berkunjung ke Ibu Negara sebagai tempat beriadah di hujung minggu dengan melakukan pelbagai aktiviti berbentuk riadah seperti berjalan kaki dan berbasikal. Persekitaran Bandarku Ceria juga dimeriahkan dengan aktiviti gerai jualan yang menawarkan harga berpatutan. Turut menjadi tarikan pengunjung Bandarku Ceria, perkhidmatan sewa beca, ATV dan basikal untuk bersiar-siar secara santai mengelilingi kawasan Ibu Negara. Tidak kira destinasi yang dikunjungi, setiap detik percutian bersama keluarga merupakan suatu kenangan yang berharga dan menjadi memori indah. Selain itu, menghidupkan suasana Bandar Seri Begawan dan menjadikannya sebagai sebuah bandar yang dinamik, vibrant dan unggul. Aktiviti perkhemahan Glamping Pantai Lumut 2024 menarik minat bukan sahaja dalam kalangan penduduk di daerah Belait tetapi juga dari luar daerah tanpa mengira peringkat umur. Menerusi aktiviti seumpamanya, para peserta berpeluang bertukar-tukar pengalaman dan idea dalam aspek perkhemahan di dalam maupun di luar negara. Memandangkan saya sudah berkeluarga, jadi berkemah ini bukan saya seorang, jadi bersama keluarga dengan anak yang masih gidamit, jadi itulah cabaran yang saya hadapilah. Kalau tiba-tiba hujan lebat, ribut, that one is very challenging lah. Bawa anak-anak, tidak boleh tinggal. So in a way, it actually became our quality family time. Ini kali pertama pulang nih anjuran ni kali pertama. Kalau biasa-biasa banyak kalilah sudah di Temburong pernah, di Tutong pernah juga. Glampingnya ya siok, ada hobinya paling siok. Ya boleh buat rasa happy, lepas tu boleh jumpa orang baru, kawan baru, healing macam tu. Acara Pesta Disember Brunei ke-8 dimeriahkan lagi dengan Enchanted Ice yang anjuran sebuah kompleks membeli belah di Sungai Tilong. Selain luncur ais, berbagai aktiviti dan bengkel diadakan, antaranya sudut mewarna, tayangan filem dan bengkel coklat panas. Para pengusaha tempatan juga berpeluang mempromosi jualan mereka pada acara ini. Alhamdulillah, kami dapat sambutan yang hangat ever since kami join Brunei December Festival. Kami dapat macam orang ramai lagi tahulah, and then datang kemari dan meramaikan the events yang kami sediakan di sini. Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja MTMIB, Kementerian Pendidikan mengadakan program generasi ber-MIB khusus bagi para pelajar negara Brunei Darussalam yang sedang melanjutkan pengajian di Malaysia. Sebanyak 2 sesi diadakan semasa program berkenaan yang dihadiri oleh para pelajar biasiswa kerajaan ke luar negeri dan pelajar persendirian yang melanjutkan pengajian di Malaysia. Program bertujuan memperkukuh jati diri kebruneian dan kalangan pelajar sambil memperdalam pemahaman mereka terhadap falsafah Melayu Islam Beraja MIB.
Di samping itu, program juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan yang bertindak melindungi pelajar daripada pengaruh budaya asing serta elemen-elemen yang bertentangan dengan nilai-nilai teras MIB. Sempena program Ketemburung Bisai, edisi Borneo Bike Gathering dan sempena Pesta Disember Brunei, semalam diadakan acara larian 9 to 4. Acara diadakan di kawasan sebuah hotel di daerah Temburung. Pelepasan larian dilancarkan oleh Awang Azmi bin Haji Hanfneh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 3 kategori larian dipertandingkan dalam acara yang disertai oleh 347 orang. Sementara itu, 108 peminat sukan berbasikal menyertai Fun Night Ride dianjurkan oleh Temburung Paddlers. Acara diadakan semalam di Pekan Bangar Temburung dengan para peserta berkayuh sejauh 10.5 km. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Azmi bin Haji Hafneh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Dalam Negeri. Juga hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kayuhan bermula di Kompleks Sukan Temburung dan berakhir di kawasan 8 Kompleks Bangunan Bumi Putra, Pekan Bangar.